Yang Hormat Kubang Krian, selepas itu Menteri boleh menjawab. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, dan saya juga mengambil bahagian dalam membahaskan rang undang-undang pengantaraan 2012. Saya ingin mendapat penjelasan daripada kementerian. Sebelum ada idea cadangan rang undang-undang ini untuk diwujudkan dalam negara kita, adakah telah ada suatu persediaan rapi terhadap mekanisme terbaik sekiranya undang-undang ini dilaksanakan dalam negara kita? Saya ingin mengambil contoh yang disebut tadi seperti Kanada, dan juga saya mendapat membuat sedikit kajian tentang yang berlaku di negara-negara yang dianugerahkan oleh UNDP, negara yang paling selamat untuk diduduki, seperti Norway, Sweden, yang kita melihat memang negara-negara ini berpengalaman, bukan sekadar mereka mewujudkan institusi mediasi ini, tetapi mereka juga lah merupakan negara-negara yang memang melahirkan tokoh-tokoh mediator yang tersohor. Bahkan kalau kita melihat negara-negara ini berjaya untuk menjadikan negara mereka sebagai tempat berlangsungnya persidangan dan wujudnya perjanjian damai yang terkemuka seperti Oslo Convention dan seumpamanya. Jadi apabila kita ingin mengaplikasikan tentang rang undang-undang ini, siapakah mereka yang paling layak untuk menjadi mediator? Adakah mereka ini diambil ataupun dilantik di atas kapasiti jawatan-jawatan mereka dalam kerajaan, ataupun kita boleh mengiktiraf peranan-peranan tokoh-tokoh masyarakat setempat yang mungkin mereka punya jasa dan rekod cemerlang dalam menjadi pemimpin masyarakat? Dan apakah perlu ada satu latar belakang secara umum, mungkin di peringkat kampung ataupun di peringkat daerah, kita merasakan perlu wujud tokoh-tokoh ini supaya kes-kes yang ringan sebagai contoh dapat kita selesaikan tanpa mereka pergi ke mahkamah. Jadi oleh itu saya rasa penting sesiapa juga yang dilantik sebagai mediator ini, supaya mereka juga diberikan kefahaman tentang latar belakang perundangan, kaunseling, dan ini sudah tentu saya rasa adakah kerajaan juga bercadang untuk mengiktiraf peranan ketua kampung, penghulu, yang saya rasa walaupun mereka ini tugas dan tanggungjawab mereka hanya di kampung-kampung ataupun daerah-daerah ataupun mukim-mukim yang tertentu, tapi mereka punya pengalaman, mereka kenal anak-anak buah mereka, mereka kenal pelanggan-pelanggan mereka, dan adakah kerajaan bersetuju atau bercadang untuk melantik mereka-mereka ini sebagai membawa tugas ini? Datuk Yang Pertua, saya mohon penjelasan daripada Kubang Krian. Di dalam rang undang-undang ni ada disebut bahawa yang boleh menjadi pengantara ni ialah mereka yang terlibat dengan institusi yang dimaksudkan ialah yang mengadakan khidmat pengantaraan. Artinya mungkin suatu syarikat ataupun suatu badan yang berdaftar, mungkin dengan pendaftar perniagaan ke ataupun dengan ROS ke. Yang ini kita akan dapat penjelasan. Cuma saya mengambil pandangan Muhammad Kubang Krian tadi, bahawa orang-orang seperti ketua kampung, tok imam, ya, yang mempunyai kedudukan di dalam masyarakat yang disegani, mungkin boleh berperanan
sebagai pengantara, sebagai mediator di dalam urusan-urusan yang melibatkan masalah kekeluargaan misalnya, masalah pertelingkahan kecil di kampung-kampung mereka. Tetapi mengandaikan bahawa mereka ini berdaftar sebagai pengantara adalah sesuatu yang saya rasa tak tahulah kalau ini yang dimaksudkan, sebab di mana-mana kampung kita ada orang-orang sedemikian, kumpulan al-malak ataupun orang-orang yang dihormati ini. Bagaimana mereka nak melaksanakan ataupun kita mewajibkan mereka apabila nak menjadi pengantara meregisterkan diri, mendaftarkan diri, selesai daripada itu tamat peranan mereka, atau mereka perlu kekal di dalam urusan ini sebagai pengantara yang kekal. Kalau ini berlaku artinya kita mungkin mempunyai suatu daftar pengantara yang cukup besar, ya. Atau bagaimana pandangan Yang Berhormat Kubang Krian? Terima kasih rakan saya dari Kuala Krai yang memberikan saya rasa pandangan-pandangan yang perlu diambil perhatian. Sebab itu saya mengatakan di awal tadi, apabila kerajaan membawa undang-undang ini, adakah kita benar-benar telah bersedia untuk mewujudkan siapa sebenarnya mediator ini? Ya. Jadi atas pandangan Kuala Krai itu, kita melihat memang, saya ulangi lagi sekali, adakah kerajaan akan mengambil suatu inisiatif supaya tokoh-tokoh masyarakat ini diberikan mereka suatu apa yang dikatakan kita special training lah, induksi, ataupun mereka ini diberikan walaupun tidak perlu mengambil ijazah ataupun masters dalam bidang tertentu, disiplin ilmu yang tertentu, tapi paling tidak pun mereka diberikan suatu nilai tambah, value added, kursus-kursus intensif dalam bidang perundangan, counselling dan seumpamanya. Kalau tidak, nanti siapakah? Kalau kita hanya ingin mengambil hanya golongan dikatakan so-called golongan profesional sahaja yang mesti berdaftar dengan mana-mana syarikat atau seumpamanya. Jadi saya rasa ini tidak akan dapat mencapai matlamat ataupun falsafah kepada pembentukan undang-undang ini. Maka dengan sebab itu, kalau kita membaca pula seperti kanun negeri Melaka yang telah wujud, ya, sekian berabad-abad yang lalu, kita melihat peranan-peranan yang dimainkan oleh tok-tok penghulu, tok bentara, kemudian tok penggawa, dan kemudian kalau kita membaca dengan teliti sejarah Johor moden yang diaplikasikan dalam urus takbir Kesultanan Melayu Johor pada waktu itu dan hingga sekarang, dia ada peranan-peranan lantikan seperti Tok Penghulu di peringkat yang paling bawah, Ketua Kampung, kemudian Datuk Penggawa, ada Barat, ada Timur, ada bentara luar, ada bentara dalam. Yang saya rasa bila kita melihat peranan-peranan mereka ini memang menjadi pembantu Sultan atau Raja yang berperanan bukan saja mengurus takbir daerah-daerah, tetapi menyelesaikan isu-isu yang terdapat ataupun sebarang pertikaian yang berlaku dalam urus takbir di negeri Johor pada waktu itu. Jadi oleh itu saya ingin sekali lagi menarik perhatian supaya kalau itulah matlamatnya, saya tak ada masalah untuk memberi sokongan supaya tok-tok penghulu, ketua kampung ini diberikan mereka nilai tambah ilmu yang sewajarnya untuk mereka menjadi mediator yang berperanan. Dan sememangnya mereka ada pengalaman dalam, kalau kita melihat kes-kes sivil, kes pertikaian rumah tangga, pertikaian harta pusaka yang melibatkan urus takbir yang cekap, tetapi saya rasa dengan peranan yang dimainkan oleh golongan ini, dia dapat menyelesaikan masalah itu tanpa ianya dibawa ke mahkamah. Kemudian apa pandangan menteri terhadap mereka yang dianugerahkan sebagai JP, jaksa pendamai, ya? Ini dianugerahkan oleh setiap negeri dalam negara kita, JP, dan juga mereka juga ada yang dikurniakan Commissioner of Oath ataupun Pusurujaya Sumpah. Yang kalau mengikut istilahnya
jaksa pendamai ini, yalah, kalau mengikutlah kepada sistem raja-raja dahulu, dia memang berperanan untuk menjadi mediator, menyelesaikan isu-isu pertikaian anak buah, mereka menyelesaikan pergaduhan jiran, sepadan tanah dan seumpamanya. Janganlah sampai sepadan tanah pun nak bawa ke mahkamah, malu kau orang. Ini kita tidak menunjukkan jiwa besar kita. Kita bertikai tentang isu-isu yang melibatkan rumah tangga pun. Jadi ini peranan yang dimainkan oleh tokoh-tokoh yang wibawa dalam negara kita. Sistem itu kita harus perkasakan. Kita harus beri mereka suatu nafas baru dalam tugas dan tanggungjawab mereka. Jadi janganlah ada JP kemudian tampal kat kereta saja, tapi apa peranan JP? Adakah pihak kementerian bercadang supaya mereka ini akan termasuk dalam golongan yang terangkum dalam akta ini supaya mereka boleh berperanan sebagai mediator. Dan demikian juga Commissioner of Oath, Pusurujaya Sumpah ini, yang kita lihat pada hari ini memang mereka ada peranan mengesahkan surat akuan, affidavit dan seumpamanya. Tapi mereka juga sebenarnya harus tahu ruang lingkup jurisdiction mereka yang seharusnya mereka berperanan. Dan dalam konteks ini juga saya merasakan jaksa pendamai, JP dan juga Pusurujaya Sumpah ini juga punya peranan yang penting dalam kita melaksanakan undang-undang ini. Itu saja pandangan saya, Datuk dan Petua. Ya, silakan Mak Menteri.